Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, kita mula. Dah saya dah record. Boleh typekan nama pada ruang chat. Cikgu tengok baru 14 orang. Macam mana kerja tugasan minggu sebelum ni? Awak dah hantar ke belum? Cikgu tengok sikit aja. Kurang daripada 10 orang yang hantar. Kamu kena hantar tugasan So, tugasan minggu lepas kita berhenti pada muka surat 91. Betul tak? Betul. So, kita nak sambung 92, 93 dan 94. Okey. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey, kita mula Korang dah sedia? Dah. Okey, jap. Okey, boleh nampak tak paparan cikgu ni? Boleh. Alright. Yang ni nota untuk minggu ni cikgu akan kongsikan sekejap lagi lepas kita habis kelas. Ya, awak boleh salin boleh. Ataupun awak nak tampal pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Sekejap Okey, nota ni pertama kita akan minggu lepas kita dah sampai perimeter. So minggu ini kita akan belajar apakah luas dan juga isi padu. Okey, untuk bentuk yang pertama. Luas ni kamu ingat dua bentuk saja. Ya. Dia punya formula ataupun cara nak mengira dia untuk bentuk-bentuk segi empat, tak kira lah segi empat sama ke, segi empat tepat ke, nak kira luas, iaitu apa? Panjang darab lebar. Unit dia ikut apa unit dalam soalan. Dalam soalan kadang-kadang dia beri ukuran dalam sentimeter. Ada juga soalan yang ukurannya diberi dalam meter. Lepas kamu dah darabkan panjang darab lebar, sebab ini ada dua ukuran, satu panjang, satu lebar, dia akan jadi cm2. Sebab ada dua ukuran. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. So, panjang ini, lebar di sini. Lebar kalau ikut bentuk segi empat tepat ni, dia ada dua. Kanan dan kiri. Kita ambil satu je. Bermaksud kalau nak hitung luas segi empat, satu ukuran panjang didarabkan dengan satu saja ukuran lebar. Disebabkan dia adalah segi empat. Jadi, kalau lebar dia di sini 2 cm, bertentangan dia pun 2 cm. Jadi, cukup kita ambil satu saja ukuran lebar. Manakala panjang pun begitu juga. Bertentangan
dengan sisi di depannya ni pun kita panggil sisi panjang. Begitu juga 4 cm bertentangan pun 4 cm. Jadi kita hanya ambil satu saja ukuran panjang. Jadi luas X, segi 4 ini dinamakan segi 4X dalam soalan. Jadi kita tulis jalan kerja kita luas X sama dengan panjang darab lebar. Kalau kat sini dia letak lebar dulu baru panjang. Tak ada masalah. Lebar darab panjang boleh. Panjang darab lebar pun boleh. Jawapan akhir kita akan dapat sama juga. Okey. Bagi siapa murid-murid yang baru masuk, typekan nama pada ruang chat. Okey. Dah faham dah setakat ni? Bagaimana nak mengira luas segi 4? Tak kisahlah segi 4 sama atau segi 4 tepat. Tak jawab? Faham. Alright. So kita pergi luas segitiga. Ini pun kamu dah belajar sebenarnya dalam mata pelajaran sains. Betul tak? Betul tak? Tak jawab pun. Ada belajar tak? Luas, isi padu. Dalam mata pelajaran sains. Ada belajar ke tak ada? Korang? Awak tak jawab ni sampai ke petang lah kelas kita. Awak selagi tak jawab, cikgu tak teruskan tau. Dia kena jawab. Kalau jawab baru cikgu pergi seterusnya. Kalau awak diam, cikgu pun tunggulah. Berjam nanti Google Meet kita. Ada belajar tak? Ada. Ada kan? Okey, ini cuma ulangan je sebenarnya. Luas segitiga, segitiga panjang darab lebar bahagi 2. Panjang, awak bayangkan segitiga tu, dia sebelum dia jadi segitiga, awak bayangkan dia dalam bentuk segi 4. Kalau nak lebih faham lah. Okey. Bayangkan kalau cikgu cantumkan balik, cikgu bentukkan segi 4. Cikgu menukar bentuk segitiga ini kepada bentuk segi 4. Segi 4 tepatlah sebab panjang dan lebar dia tidak sama ukurannya. Kalau panjang dan lebarnya sama ukurannya, itu adalah segi 4 apa? Panjang lebar kalau sama ukuran apa? Kita panggil bentuk apa? Panjang lebar dia sama. Jadi bentuk tu bentuk apa kita panggil? Tak jawab. Cikgu tunggu tak teruskan ni. Tak habis kelas nanti. Korang? Sama. Tak dengar. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Tolong jawab cepat sikit tau ya. Jangan tunggu buat apa nak malu. Tak payah nak malu. Kita nak belajar. Bukan nak masuk pertandingan pun. Nak belajar. Jadi tak payah malu-malu. Terus jawab. Biar cepat sikit. So, kalau kamu tengok bentuk yang cikgu dah bentuk daripada segitiga ni dia jadi segi 4 tepat ni. Kalau tengok balik luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Sama je sebenarnya segitiga ni. Panjang darab dengan lebar. Cuma sebab bentuk segitiga ni dia dah tinggal separuh daripada bentuk segi 4. Sebab itu kita bagi 2. Sebab itulah formula ataupun cara nak mengira luas sebuah segitiga ialah panjang darab lebar. Lepas dah kira darabnya tu bahagi 2. Okey, seperti yang ditunjukkan pada contoh ini, luas Y sama dengan
Okey, sorry. Gangguan. So, kita dapat 3. Ni tadi dah kira kan? Darab dulu. Panjang darab. Dah. Dia dah jadi CM2. CM2. Tapi kita tak sebut CM2. 2 ni kita sebut apa kelas? Sentimeter persegi. CM persegi ataupun nama panjangnya sentimeter persegi. Bagus. Okey, bahagi 2 tu yang dapat 3 cm persegi. Faham tak setakat ni luas? Korang? Faham. Alright. So, kita pergi pada isi padu pula. Isi padu. Isi padu dia lebih kurang macam luas sahaja. Cuma dia ada penambahan. Kalau luas tadi panjang darab lebar saja kan? Kalau isi padu tambah satu lagi. Darab satu lagi dengan tingginya. Kerana untuk mengira isi padu, dia melibatkan bentuk 3D. 3D. 3 dimensi. Bermaksud bentuk-bentuk 3 dimensi ini mempunyai ciri-ciri panjang, lebar dan juga tinggi. So, panjang dia ialah ini. Lebar dia ini dan tinggi dia ini. Okey. Satu tips bagaimana kita nak mengenal pasti sisi-sisi panjang, lebar dan tinggi untuk bentuk 3D yang ada ketinggian. Bentuk-bentuk yang ada ketinggian kita panggil bentuk 3 dimensi. Kalau bentuk yang luas ni, bentuk segitiga dengan juga segi 4 kita panggil bentuk berapa dimensi? Kelas? Dua dimensi atau 3 dimensi kalau bentuk-bentuk yang melibatkan pengiraan luas? Tak jawab. 2 dimensi. 2 dimensi. Kalau ataupun ringkasannya kita panggil 2D. D ini bermaksud dimensi. Ya. D ini bermaksud dimensi. Ya, dia hanya mempunyai 2 ukuran iaitu panjang dan juga lebar. Sebab itu dia panggil 2 dimensi. Kalau nak cepat faham, kita senang cakap dia ada 2 ukuran lah. Dimensi dia ada 2 ukuran. Manakala bentuk-bentuk yang melibatkan pengiraan isi padu ialah bentuk-bentuk yang kita panggil bentuk 3D. 3D ataupun 3 dimensi mempunyai 3 ukuran. Panjang, lebar dan juga tinggi. So tips tadi cikgu cakap macam mana kita nak mengenal pasti. Untuk bentuk 2D sangat mudah untuk awak kenal pasti panjang dan juga lebar. Panjang dia ialah yang bukan menegak, yang melintang. Garisan yang melintang ataupun garisan yang mendatar. Garisan yang mendatar kita panggil sebagai panjang. Manakala garisan ataupun sisi yang menegak kita panggil sebagai lebar. Setakat ni faham tak? Faham. Alright. Manakala untuk mengenal pasti sisi-sisi panjang, lebar dan tinggi bagi bentuk 3D, kamu kebiasaannya murid-murid mengalami kesukaran apabila mengenal pasti sisi-sisi dalam bentuk 3D. Kalau 2D, ngam, kamu terror.
Kalau 3D ada sikit kemusykilan. Keliru sikit untuk kena pasti sisi panjang, lebar dan tinggi. Betul tak kelas? Betul. Betul. So tipsnya ataupun cikgu kata bukan tips, apa maksudnya, cara senang lah, cara mudah, iaitu apabila kamu memandang sesebuah bentuk 3D itu, katalah kamu pandang bentuk ni, ini kita panggil cuboid, cuboid, K-U-B-O-I-D ejaannya, cuboid. Cuboid ini nak mudah kita kena pasti sisi-sisinya. Kamu bayangkan bentuk 3D ni, bayangkan dia penyek. Penyek tu maksudnya bayangkan dia tak ada ketinggian. Bayangkan macam kamu menganggap bentuk 3D tu kamu dah penyek kan. Bila penyek, dilepirkan, so tingginya tak ada. Kalau tingginya tak ada, kamu akan nampak di ruang ataupun kawasan permukaan atas sahaja. Betul tak kelas? Betul. So, bila kamu nampak permukaan atas saja, umpama macam ni lah, permukaan atas saja, dari situ kamu boleh kena pasti dengan mudah panjang dan juga lebar. Okey. Bila kita penyekkan kotak tu, kita boleh nampak dengan jelas panjang dan juga lebarnya. So, di sini panjang. Ataupun kalau saya nak letakkan pada bentuk kuboid ini semua garisan-garisan ataupun sisi-sisi untuk panjang. Ada berapa? 1, 2, ada berapa kelas? Saya letak atas garisan ni maksudnya saya label sisi itu sebagai sisi panjang. 1, 2, sini 3, 4. Semua ini adalah sisi panjang yang mempunyai ukuran yang sama, iaitu berapa cm kelas? 4 cm. 4 cm. Betul, 4 cm. Jadi ini 4 cm, ini pun 4 cm, ini pun 4 cm, ini pun 4 cm. Nak ambil semua ke? Tak, seperti mana yang cikgu ajar pada cara mengira luas segi 4, ambil satu saja sisi panjang. Kalau kat sini ada 2 kan, atas dan bawah kan, ambil satu saja. Begitu juga sama pada sisi untuk bentuk 3D. Walaupun ada banyak sisi panjang, ambil satu saja cukup, iaitu panjang dia 4 cm. Manakala bentuk tadi tu bila kamu dah penyek kan, kamu akan nampak panjang di sini. Dan yang menegak ini ialah apa? Sisi apa kita panggil? Lebar. Lebar. So, lebar. Warna lain lah. Lebar. So, ini lebar. So, di mana kasih sisi lebar? Bila kamu penyek kan, di sini. Ini lebar. Lagi mana lebar? Sini lebar. Lagi mana lebar? Sini lebarnya. Dan garisan putus-putus ni. Okey? Ni lebar. 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 Setakat ni faham? Faham. Okey, berapa banyak sisi lebarnya? 4. 4. Semuanya mempunyai ukuran yang sama atau tidak? Ya. Berapakah ukurannya? 3 cm. Sini 3 cm, 3 cm, sini 3 cm, sini pun 3 cm. Ambil satu saja cukup. Jadi 3 cm lebar, 4 cm panjang, dan tadi korang dah penyek kan? Korang imagine mula-mula kamu penyek kan, atau kamu lepirkan kotak tu. So bila nak masukkan ukuran untuk tinggi, iaitu ukuran yang terakhir,
imagine balik kotak itu, kamu betulkan balik. Bila kamu betulkan, kamu akan nampak dengan jelas ketinggian kotak itu iaitu berapa. Berapa kelas ketinggian kotak itu? Ukurannya 2 cm. 2 cm. Di mana? Di mana terletak ukuran tinggi? Ya, ukuran tinggi terletak di sini. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Okey. Dari sini ke sini tinggi. Sini ke sini tinggi. Sini ke sini pun tinggi. Sini ke sini pun tinggi. Sama je semuanya 2 cm. Nak ambil 4-4 ke? Tak payah ambil 4-4 sayang. Ambil 1 sahaja. 2 cm. Faham tak setakat ni? Faham. Sebab itulah kita darab. Ada setengah murid apabila dia memasukkan ayat matematik untuk mengira isi padu bentuk 3D ini, dah betul dah ini ayat matematiknya. Tetapi bila kamu mendapatkan hasil darab, kamu buat kesilapan kat situ. Kamu terbayang ini operasi tambah. Itu masalah. 3 darab 4 dah cantik dah. Jadi kamu letak 7. Lepas tu 7 darab 2, 14. Ada salah. Ya, ini darab. So kita kena darab 2 kali ya. Proses mendarabnya 2 kali, iaitu 3 darab 4 dulu. Berapa kelas 3 darab 4? 12. 12. Selepas dah dapat 12, 12 pula kena darab dengan 2. Jadi 12 darab 2, korang buatlah bentuk lazim macam biasa. Ya, 12 darab dengan 2. Buat bentuk lazim. Macam biasa tu yang dapat 24. Dan juga disebabkan pengiraan isi padu ini melibatkan 3 sisi dimensi ataupun 3 sisi yang berbeza. Jadi di akhirnya kita letakkan 3. Ya, menunjukkan ada 3 ukuran yang kita kira di atas, iaitu panjang, yang ni lebar lah, 3 ni lebar. Lebar, panjang dan juga tinggi. Sebab itu jawapan akhir unit kita dalam cm3, tapi kita tak sebut cm3. Dalam matematik, 3 ini kita sebut sebagai apa? cm. Tak jawab. cm. cm apa? Ini unitnya. Sentimeter padu. Jadi 3 ini kita baca sebagai padu. Kita tak sebut cm3. Kita sebut cm padu, ataupun dalam sesetengah soalan diberi dalam unit meter. Kita sebut meter padu. Jadi, faham tak setakat ni? Tak jawab. Faham. Korang ni belajar ke tak belajar depan laptop ni? Ke korang masuk Google Meet je, lepas tu dah hilang lari. Agak-agak pukul 1 nanti kan datang balik kat laptop tu. Tengok orang semua pakat keluar, awak pun pakat keluar. Jangan macam tu. Ya. Belajar cara yang betul. Macam-macam manfaat yang kamu dapat kalau kamu belajar dengan cara yang betul. Dapat ilmu. Dapat jadi pandai. Dapat pahala. Sebelum belajar tadi kita dah doa. Dah doa. Bila dah doa, kita belajar, kita niat. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Bila belajar kerana Allah Ta'ala, jadi kita belajar tu pun merupakan satu ibadah. Jadi tambah lagi awak punya pahala. Faham tak ni? Faham. Jadi bila cikgu tanya tu jawab. Alright. So ada masalah tak ni? Untuk kira isi padu dah faham? Dah faham. Okay, bagaimana pula kalau bentuk 3D itu bentuk-bentuk kotak, kuboid dan juga kubus. Kalau yang ni bentuk kubus. Kenapa kubus?
Kerana semua sisinya panjang, lebar dan tinggi mempunyai ukuran yang sama. Kalau sesuatu bentuk 3D itu mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi yang sama, kita panggil bentuk itu namanya ialah kubus. Kubus. Tetapi di sini ada berapa kubus? Ada 2 kubus. Yang ini pula cara untuk kita mengira jumlah isi padu yang melibatkan gabungan bentuk 3D. Kadang-kadang dalam soalan ada digabungkan bentuk kubus dan kubus. Ada juga dalam soalan yang digabungkan bentuk kubus dan juga kuboid. Macam tu. Tadi cikgu perasan dalam kelas kita ni ada Ashraf Adib. Ashraf Adib tu bukan kelas 6 nilam ke? Tak tahu kenapa dia masuk kelas ni. Tak apa. Alright. Ada kubus. Ada 2. Cara nak mengira sama je macam kat atas. Cuma istimewanya bentuk kubus ni kita tak payah pening-pening. Nak kenal pasti ukuran panjang berapa, lebar berapa, tingginya berapa, tak payah. Kita nampak satu je sisi ditanda sebagai 5 cm, bererti semua sisi, tak kira lah sisi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya mempunyai ukuran sisi yang sama, iaitu berapa cm kelas? 5 cm. 5 cm. Jadi disebabkan ukurannya sama, kubusnya pula kubus yang saiz yang sama. Jadi cara nak menghitung, menjumlahkan 2 isi padu kubus ini ialah 5 darab 5 darab 5 cm. Kemudian kamu darab 2. Kenapa darab 2? Kenapa darab 2 kelas? Sebab kubus tu ada 2. Yes, mudah saja kerana kubus tu ada 2. Bayangkan kalau saya cantumkan ada satu lagi kubus di tepi ni. Jadi ada 3 kubus yang sama. Jadi saya kena darab berapa? 3. Dan unitnya masih sama. Di akhirnya cm padu ataupun kalau dalam soalan tu dalam unit meter, kita letak meter padu ataupun M3. Jelas? Jelas. Alright, kalau dah jelas kita terus buat muka surat 92. Okey, muka surat 92 soalan nombor 1. Dia suruh kira apa? Hitung luas seluruh rajah bagi setiap bentuk gabungan berikut. Okey, kalau tengok soalan nombor 1 ini, terdapat 2 bentuk dan dua-dua bentuk ini tidak dilabelkan, tidak ada namanya. Biasanya kalau dalam bentuk-bentuk dalam soalan, dia akan namakan bentuk P, bentuk Q. Macam tu kan? Jadi kamu sebenarnya, walaupun tidak diberikan label pada bentuk tersebut, kamu boleh melabelkan sendiri mengikut abjad yang kamu suka. Abjad. Huruf yang kamu suka. Contoh kat sini cikgu labelkan P1, satu lagi ni Q. Macam tu. Ya. Kemudian kita nak buat ayat matematik. Atau kalau kamu tak nak labelkan pun tak apa, kita terus buat ayat matematik yang lengkap. Pun boleh juga. Okey, apa dia ayat matematik yang lengkap? Supaya ayat matematik itu adalah pengiraan untuk mengira luas kedua-dua bentuk ini. So, saya letakkan tajuk. Tajuknya ialah luas sama dengan ataupun disebabkan soalan ini mempunyai 2 bentuk. So, kita letakkan tajuknya jumlah luas. Kerana melibatkan lebih daripada satu bentuk. Jadi, kita letak jumlah luas. Okey, apa cikgu nak letak ni? Kamu cakap cikgu letak. Apa nak letak? Mula-mula bentuk ni dulu. Kemudian baru tambahkan dengan bentuk ini. Ayat matematik. 7 cm darab 15 cm. Itu untuk luas bentuk P. So,
Kita boleh letakkan kurungan kerana melibatkan dua bentuk. So, satu bentuk letakkan dalam satu kurungan. Satu bentuk lagi, satu kurungan yang lain. Jadi, ayat matematik awak akan nampak kemas dan tersusun. Okey. So, kita letak panjang dia ialah 15 cm. Darab dengan lebarnya ialah 7 cm. Kemudian kamu tutup kurungan. So, kita dah dapat untuk bentuk P. Tetapi ayat matematik kita ini masih belum lengkap kerana kita kena jumlahkan. Bila jumlahkan maknanya melibatkan operasi tambah. So, kita kena tambah dengan satu lagi luas iaitu luas Q. Apakah cara nak mengira luas Q? Masukkan dalam kurungan. Kelas? Berapa darab berapa? 6 darab 2. Okey, ni masalah. Sekarang kita tengok luas P 15, panjang lebarnya 7 cm. Awak nampak tak tanda calit-calit ini? Tanda garisan kecil. Nampak. Yang disilangkan dengan setiap sisi ini membawa maksud setiap sisi ini ialah sama ukurannya. 6 cm, sini pun 6, 6, 6. Sebab itu ditanda calit-calit. Nampak calit-calit ni maksudnya ukurannya sama. Jadi macam mana nak mengira ini? Ini adalah bentuk apa ni? Segi empat sama ke segi empat tepat? Sama. Segi empat sama. Jadi macam mana kita nak letak ni, nak sambung ni? Ayat matematik kita ni, kita nak sambung. Tambah dengan dalam kurungan panjang berapa, lebar berapa? Lambat macam ni ha. Pukul berapa nak siap ni? 6 cm darab 6 cm. 6 cm darab dengan 6 cm. Tutup kurungan. So, itulah ayat matematik kita yang lengkap. Okey. So, settlekan ini saja. 15 darab 7 nak congak boleh, nak buat bentuk lazim pun boleh. Ya. Yang ini dapat berapa? 15 darab 7. 105. Dapat tak? Dapat. Letakkan dalam kurungan sebab kita nak gabungkan dengan sebelahnya ni. Dengan luas Q pula. Luas Q 6 darab 6, 36. Tutup kurungan dan letakkan unit yang baru kerana kita dah buat hasil darabnya. Unit yang baru ialah cm persegi. So, cm berapa? cm 2 ke cm 3? 2. Letakkan cm 2 kecil. So, kemudian kamu jumlahkan saja 105 tambah 36. Buat bentuk lazim di sebelah tepi. Ruang-ruang yang ada pada buku aktiviti awak tu. Jangan dibazirkan, letak saja. Cikgu akan nampak. Janji kamu ada buat bentuk lazim. Berdekatan dengan soalan berkenaan. Jadi berapa jumlahnya? 1, 4, 1. Unitnya sama cm persegi. Okay, so inilah jalan kerja untuk soalan nombor 1. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Dah? Dah. Siapa yang tak sempat tu mungkin boleh salin saja ayat matematik. Tonton rakaman kalau tertinggal sebab saya tak boleh tunggu nanti lama berjam-jam. Alright, kita tengok bentuk kedua. Bentuk kedua melibatkan satu bentuk segi empat tepat. Sebab
Dia punya panjang dan lebar dia tak sama ukuran. Jadi itu adalah segi empat tepat. Dan juga dia melibatkan sebuah segitiga. Sebuah segitiga, kalau jumpa segitiga macam ni, cara nak kira luasnya, panjang dan juga ketinggian ini kita ambil sebagai lebarnya. Okey, dari sini ke sini ialah dia punya panjang dan ketinggian ini dikira sebagai lebar. Okey, so kita nak masukkan dalam ayat matematik. Jumlah luas, tajuk yang sama macam tadi. Jumlah luas sama dengan, okey, cakap nak masuk apa? Masukkan ni dulu. Kurungan pertama adalah luas untuk segi empat tepat. Apa dia? Berapa darab berapa? Kelas? 16 cm darab 5 cm. Betul. 16 cm darab 5 cm. Korang yang lain buat ke tak? Buat. Ini adalah pengiraan untuk mencari luas segi empat tepat ni. Ni. Kemudian kita akan tambahkan dengan luas segitiga ini. Kita nak tambah. Tambah dengan, so dalam kurungan, cepat. Apa nak letak ni? Apa nak letak? Apa tadi? Panjang dia berapa? Panjang dia dari sini sampai sini saja. Sebab dia punya sisi segitiga ni, dia tak garis sampai hujung. Sampai sini je. Jadi dari sini ke sini berapa ukurannya? Kelas, dari sini ke sini berapa ukurannya? Diberi dari sini ke sini 4. Sini ke sini kalau penuh lebarnya 16 cm. Tapi lebar untuk segitiga ni dari sini ke sini saja. Yang ini kita tak nak. Maknanya dari sini ke sini macam mana nak cari? 16 tolak dengan 4. Yes, correct. 16 tolak dengan 4. Okey. Untuk yang ini, ukuran ni kita buat 16 tolak dengan 4. Okey. 16 tolak 4. So, dapat berapa kat sini? Kita letak, masukkan. 12. 12 cm. Okey. So, 12 cm adalah lebar dan tinggi dia berapa tadi? Tinggi tu kita ambil sebagai ukuran lebar dia. Sorry. Kejap. 12. Yang ini kita ambil sebagai ukuran lebar. Yang ini kita ambil ukuran panjang. Panjang dia tinggi. Kita tak boleh ambil sisi yang sengit. Kalau jumpa bentuk segitiga yang begini, kita akan ambil dia punya ketinggian ni. Daripada bucu yang tajam ini sampai ke tapak dia. Ataupun kita sebut, selain daripada tinggi, kita boleh juga sebut panjang dia. Berapa nak masuk sini? Darab 20 cm. Yes, darab 20 cm, tutup kurungan. Dah boleh dah ke tutup kurungan? Boleh dah ke tutup kurungan? Apa formula ataupun cara mengira segitiga tadi? Panjang ni panjang, darab lebar. Lepas tu kena buat apa? Bagi 2. Panjang darab lebar kena bahagi 2. Nampak? Untuk luas segitiga, dah masukkan panjang, dah masukkan lebar, mesti kena bahagi 2. Bukan bagi 3, bukan bagi 4, bukan bagi 1. Mesti bahagi 2. Ini dah fix dah dia punya ukuran ni. Dia takkan berubah, dah kekal macam ni tau. Dia punya formula. So masukkan. Kemudian kita bahagi 2. Sekejap. So bahagi 2. Masukkan dalam kamu punya ayat matematik tu. Bahagi.
2. Baru kita boleh tutup kurungan. Okey. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey, so selesai kan? Dapat berapa? Satu-satu dulu. 16 cm darab 5. Conteng aja di sebelah kanan atau kiri bentuk lazim. 16 darab 5. Conteng aja. 16 darab 5. Kamu buat. 30. 80. Jadi kita masukkan. Dah conteng kan? Dah dapat? Masukkan. So kita dapat sama dengan buat dalam kurungan macam tadi. Sebab kita nak jumlahkan ni. 80. Tambahkan dengan yang kedua ni. Okey. Yang ini kita dapat 80. Yang ini pula dapat berapa? 12 cm darab 20. Buat bentuk lazimnya. 12 cm darab 20 dulu. 12 darab 20. Sifar. Tinggalkan tempat yang pertama, baru buat sifir yang kedua. 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. So, jumlahkan. Kita dapat 240. Masukkan 240. Tapi belum settle lagi, tak boleh masuk lagi. 240 kena bagi 2. So, buat pula bentuk lazim. Potong cara cepat 240 bagi dengan 2. Kita buat cara potong. 2 tinggal. 2 tinggal berapa? 1. 2 potong tinggal 1. Kemudian sini 2. 1. Yang 4 ni atas 4 nak letak apa? 2. Kemudian sifar ni potong saja, bawa naik atas. Jadi berapa ni hasilnya? Hasil keseluruhan dalam kurungan ni ialah 120. Yes, masukkan 120. Kemudian korang tutup kurungan dia dan letakkan unit yang baru iaitu unit luas kerana kita telah siap mendarab. So unit luas dia adalah cm berapa? Cm persegi. Sebab ni luas. Bukan isi padu. Kemudian congak saja. Yang ni tak payah tunjuk untuk lazim lah. Nak jumlahkan ni boleh congak ni. So dapat berapa? 200. Dapat 200 cm sama juga unitnya cm persegi. Gitu. Okey, faham tak? Faham. Dah? Ya. Belum. Dah? Cikgu tak boleh tunggu tau. Kamu kena tengok Ya. rakaman. Siapa yang tertinggal, kamu kena buka rakaman Okey, tengok. Kita tengok nombor 3. Soalan berbunyi, hitung luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek dimaksudkan kawasan yang gelap ini. Yang putih ni kita tak nak. Sebab dia belum dilorekkan. Sebenarnya apa yang berlaku pada rajah ini ialah satu permukaan segi 4 tepat yang besar yang telah dilorekkan semuanya
ditampal ataupun ditindir dengan satu permukaan berbentuk segi empat tepat juga tetapi yang belum berlorik. So, cara nak mengira luas yang berlorik ini tanpa mengira yang putih ialah kita bayangkan ini adalah sebuah kertas, okey, dan kita potong keluar luas yang putih. Kita buang. Luas yang besar dibuang dengan luas yang kecil. Kalau buang tu, buang keluar, bermaksud operasi apa kalau kita buang keluar? Tolak. Yes, tolak. Bermaksud kalau nak menyelesaikan soalan ini, cara dia, tajuk macam biasa, luas. Tak payahlah letak luas berlorik, nanti panjang. Letak luas saja. Okey. Luas yang kita maksudkan tu adalah luas bagi menjawab soalan lah. Soalan suruh hitung luas kawasan berlorik. Jadi luas yang kita nak cari ialah luas kawasan berlorik. So luas sama dengan, pertama kita kena letakkan pada ayat matematik kita luas kawasan yang paling besar dulu. Kawasan yang paling besar bentuknya ialah segi empat tepat. Jadi cara nak kira luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. Jadi masukkan dalam kurungan panjangnya ialah 12 M. Nampak pada soalan ni dia menggunakan unit meter pula. Dan lebar dia ialah 6 M. So, luas kawasan yang besar kita akan tolakkan dengan luas kawasan yang kecil. So, seterusnya kita masukkan operasi tolak. Okey, kerana kita nak menghitung apa kawasan berlorik yang tinggal. Okey, kita akan tolakkan dengan luas yang kecil ni pula. Okey, apakah luas yang kecil? Masukkan dalam kurungan. Okey, berapa darab berapa? Panjang ini, lebar dia ini. Okey, panjang dia berapa ni? 1 meter. Hati-hati. 1 meter yang ditunjuk ini bukannya dari sini ke sini. 1 meter yang ditunjukkan nampak tak anak panah? 1 meter yang dimaksudkan itu iaitu daripada sini ke sini. Bukannya dari sini ke sini. 4 meter. 4 meter. Macam mana kamu dapat 4 meter? Kita nak mencari lebar ni dulu. Kita nak cari panjang dulu kan? Yang ini. Bila kita nak cari yang ini saja. Kamu bayangkan dari sini ke sini ialah cikgu warnakan. Sama juga dengan ini ke sini. Betul tak? Dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini, bermaksud dari sini ke sini. Bermaksud kita tahu CCP ke S ialah 12 M. Tetapi kita tak nak semua 12 M ni untuk mencari panjang segi empat tepat yang tidak berlorik ini. Jadi yang kita tak nak ialah dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Bermaksud untuk mencari panjang sisi tidak berlorik ini ialah pada kelas. Dari sini ke sini kita tahu tak panjangnya berapa? Sini ke sini. Sini ke sini berapa? Tahu. Berapa? 3 meter. 3 meter sebab kamu pandang bawah ni. Sebab itu dia beri maklumat ni. Dari sini ke sini sama besarnya ini ke sini dan sini ke sini. Bermaksud sini ialah 3 M. 3 meter. Okey. Sini ke sini 3 M. Sini ke sini kita tak tahu lagi. Sini ke sini pula berapa? Rujuk yang bawah.
Rujuk yang bawah. Dari sini ke sini. 7 Sama tak? Dari meter. sini ke sini. Sama kan? Jadi 7 M. Bermaksud yang kita tak nak, katalah kalau saya lukis, yang kita tak nak mewakili garisan yang biru. Yang purple ni. Dari sini ke sini, garisan biru dari sini ke sini, 3M. Garisan biru dari sini ke sini ialah 7M. Garisan merah dari sini ke sini iaitu mewakili sisi panjang untuk segi empat yang tidak berlori ini. Kita tak tahu lagi. Tetapi kita tahu panjang keseluruhan sisi P ke S iaitu 12. Jadi berapa yang merah? Kelas. So nak cari ialah 12 tolak dengan yang kita tak nak. Tolak dengan 3 dan tolak dengan 7. Baru kita boleh dapat ini. So nak mencari sisi ini. Sisi panjang bagi segi empat yang tidak berlori itu ini dia. Okey, 12. 12 ni keseluruhan. Dari sini ke sini. Kita tak nak 3M, kita tak nak 7M. Sebab itulah kalau kita tolak 3, lepas tu kita tolak 7, apa yang tinggal? Yang tinggal ialah bahagian merah. Ini. Jadi berapa? 2 meter. 2 meter. Jadi di sini sama dengan 2 meter. Iaitu ukuran untuk sisi panjang. Dan berapa pula ukuran untuk lebar? Kita tak nak ini, kita tak nak ini. Dari sini ke sini kita tahu 6M. Kita tak nak ini, kita tak nak ini. Jadi untuk mengira sisi panjang, sisi lebar dari sini ke sini ialah 4M. Apa dia? Kau berbisik kuat sikit. 4M. Macam mana boleh dapat 4M? Apa tolak apa tolak apa? 6 tolak 6 tolak 2. 1 tolak lagi 1. Sama jugalah kalau kesimpulannya 6 tolak 2. Tapi nak bagi kawan-kawan lain faham, dia sebenarnya nak cari sisi ni 6. Sini 1 tak nak kan? Sini tak nak. Ataupun kalau saya nak buat dia punya ni, saya nak fahamkan awak, saya buat ukuran lebarnya di sini. Lebar yang kita nak ialah ini ke sini. Iaitu ini ke sini. Yang kita tak nak ialah di sini. Ni tak nak, ini pun tak nak. Ini mewakili, di sini mewakili 1 dan sini pun mewakili 1. Sebab tu kita buat keseluruhan ini ialah 6. Tapi kita tak nak 1 dengan 1 ni. So 6 tolak 1 tolak 1. So tinggallah sisi yang merah ini. Iaitu sisi lebar bagi bentuk yang tidak berlori ini. Jadi berapa dia punya? Berapa meter? 4 meter. Betul, 4 meter. So sisi lebar dia ialah 4 meter. Baru kita boleh masukkan dalam kita punya ayat matematik. So masukkan dalam ayat matematik kita. Dalam kurungan berapa kelas? Saya nak dengar. Meter darab 2 meter. Okey, betul. 4M darab dengan 2M. Nak buat panjang darab lebar boleh, nak buat lebar darab panjang pun boleh, nak terbalikkan pun boleh. Tak ada masalah. Gitu. Okey. So selesai kan? 12 darab 6. 12 darab 6. Dapat
Dapat berapa? Cepat. Korang buat ke tak buat ni? Conteng aja. 72. Okey. Kemudian kita buat dalam kurungan 72. Kita akan tambahkan dengan luas yang satu lagi, iaitu luas bentuk yang tidak berorek. 4 darab 2. 8. Dan tutup kurungan. Letakkan unit yang baru kerana kita dah buat hasil darab. So unit yang baru ialah cm persegi. Gitu. Okey. So kita dapat berapa ni? Tambah pula. Kat mana cikgu silap ni? Bukan tambah, tapi apa? Tolak. Tolak. Lemah aja suaranya tu. So dalam kurungan 72 tolak dengan 8. Tutup kurungan. Unit dia M. So dapat hasilnya berapa? M mesti persegi sebab dia dah jadi luas. Bila kita dah darab, sini-sini dah darab, sini-sini dah darab, bermakna M ini dah jadi ukuran luas. Jadi M persegi. Jawapan akhir. Lambat 72 tolak 8 tu. Cepat. 64 M Yes. Very good. persegi. Betul. 64 M. Ataupun kalau nama penuh dia 64 meter. Dan letakkan 2. So kita panggil 64 meter persegi. Faham tak? Faham. Dah? Dah. Okey. So, kita pergi pada soalan yang terakhir pada muka surat 92. So, macam mana ni kita nak buat? Kita nak kira luas yang berlorek je, yang hitam, yang putih tak nak. Jadi yang putih ni tak nak ni maksudnya tolak. Mana kita tak nak je, tolak. So first kita kena letakkan pada ayat matematik luas segitiga. Kerana segitiga ni ialah kawasan yang besar. Jadi kawasan yang besar tolak dengan kawasan yang kecil. Okay. So letakkan. Tajuk macam biasa. Luas sama dengan. Okay, kamu sebut nak letak apa? Luas segitiga dulu. Ni calik-calik. Calik-calik ni maknanya semuanya sama besar. Sini ada satu calik. Sini ada satu lagi calik. Jadi maksudnya 2 calik mewakili 10 cm. Satu calik berapa cm? Kelas? Tak jawab. Satu calik berapa cm? 5. 5 cm. Jadi kita letakkan 5 cm. Jadi yang calik-calik ni sebenarnya 5 cm tau. Kalau kamu nampak je calik-calik ni maknanya sini 5, sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Macam tu. Cepat. Kita nak membentuk ayat matematik ni. Nak letak apa mula-mula? 19 kurungan. Alright. Dalam kurungan 19 cm tambah panjang darab lebar. Bagaimana cara kita mengira luas segitiga? Panjang. Sebut kelas. Darab
Panjang darab apa? Panjang darab Lebar. Lebar. kemudian Bahagi 2. masukkan aja. Ni tadi panjang dah kan? 19 ni panjang. Lepas tu ikut aja formula tu. Panjang darab lebar. Okey, masukkan lebar. Berapa lebar dia? Lebar segitiga tu. 14 cm. Macam mana kamu boleh kata lebar dia 14? Kamu nampak tak segitiga ni keseluruhannya begini. Ini keseluruhannya. Kalau saya lukis begini. Kawasan yang besar berbentuk segitiga. So ini panjang, ini lebar. Yang sengit ni kita tak ambil. Dah lupa dah. Ini panjang. Ini dari sini ke sini panjang. Kena keseluruhan merangkumi semua. Kawasan yang besar. Bermaksud kawasan yang besar tu adalah kawasan bentuk segitiga. Nak kira luas segitiga. Panjang. Darab lebar. Sini dari sini ke sini panjang. Dari sini ke sini lebar. Macam tu. Masukkan 19 cm darab 19 cm. tak dengar. Darab 10 cm. 10 cm. Lebar dia kena dari hujung ke hujung. Jangan ambil dari sini ke sini. Kan kita nak mengira luas segitiga. Jadi 10. 10 cm. Tutup kurungan. Okey. Ini barulah. Tak siap lagi. Darab dengan 10 cm. Lepas tu kena buat apa? Kena bahagi 2. sebab dia bentuk segitiga. So wajib bahagi 2. Baru kita boleh tutup kurungan. So kita kena letak bahagi 2. Okey. Ini baru luas segitiga tau. Yang dalam kurungan ni panjang, darab, lebar, bahagi 2. Ingatkan balik. Ingatkan balik nota. Panjang, luas segitiga. Panjang, darab, lebar, bahagi 2. Ikut aja korang masukkan panjang. Lepas tu masukkan darab. Kemudian masukkan lebar. Masuk bahagi. Masuk 2. Ikut saja formula ni. Faham ke tidak? Faham. Ini yang kita buat. Panjang. Ini panjang dia. P ni panjang. Panjang. Dari sini ke sini panjang. Hujung ke hujung panjang. Hujung ke hujung lebar. 19 darab 10 bagi 2. Okey. So luas keseluruhan iaitu luas segitiga yang ini dalam kurungan. Kita akan tolakkan dengan luas kawasan yang putih. Okey. Luas kawasan yang putih. Apa dia? Tolak. Dalam kurungan. Okey. Teruskan. Dalam kurungan 5 cm. Cepat. Kita tengok. Kita fokus pada yang putih ni. Tengok kawasan yang putih. Kawasan yang putih tu bentuk apa? 5 cm darab 5 cm. Perlu tak bahagi 2? Perlu ke tak? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Dia bukan segitiga. Pandai. Dia bukan segitiga. Kerana bentuk yang putih ini, yang tidak berlori ini ialah bentuk apa? Bentuk apa ni? Kita panggil apa namanya? Segi empat sama. Kerana formula ataupun cara nak mengira segi empat ialah
Panjang darab lebar saja. Jadi panjangnya 5 cm, lebarnya pun sama 5 cm. So ini ayat matematik yang lengkap. So kita selesaikan. 19 darab 10, congak aja 190. 190 bahagi 2. Berapa? Congak aja pun boleh. Kalau tak nak congak, korang potong pun boleh. Tak ada masalah. 190 bahagi 2. Guna sifir 2. Potong 2, tinggal 1. Kemudian potong berapa pula? Korang cakap. Cikgu je yang cakap. Cikgu yang pandai ni. Potong 19 di Pandai, betul. tempat ke 9. 9, betul. Pandai. Okay, lepas tu? Baki 1. Pandai. Baki 1 bubuh kat bawah macam kita belajar dah sebelum ni kan. Baki 1 bubuh kat bawah. Kemudian? Cantumkan. Jadi berapa? 10. 10. Cari pula 10 dan sifir 2. Tempat ke 5. 5, pandai. Bo 5 kat sini. So apa jawapan hasil kurungan yang pertama ni? 19 darab 10 bagi 2. Apa hasilnya? 95. Yes. Masukkan dalam kurungan 95. Kita akan tolak nanti. Kenapa saya masuk dalam kurungan? Supaya saya tak payah tulis unitnya banyak kali. Cukup sekali je. Okay, 95 tolak dengan tolak ni tadi salin. 5 darab 5 masuk. Berapa? 25. 25. Baru kamu tutup kurungan dan letakkan unit yang baru iaitu cm berapa? Cm apa? Cm 2 ke Cm 3 nak letak? 2. 2. Okey. Tak Cm 2. Dan tolak kan? 95 tolak 25. Congak je ni. Apa jawapan? 70 cm persegi. 70 cm, pandai. 70 cm persegi. Pandai kamu menjawab dalam betul. Dan kamu menyebut juga unit akhirnya dengan cara yang betul. Cm persegi. Jangan nak sebut cm2, cm2 70 cm persegi. Faham? Faham. Alright, bagus. Dah? Dah. Okey, cikgu rasa kita buat sampai muka surat 93 saja untuk minggu ini. 94 kita tangguhkan, kita bawa pada kelas seterusnya. Bermakna kita punya perbincangan tinggal 4 saja soalan iaitu melibatkan pengiraan isi padu. Boleh saya teruskan 4 soalan ni? Boleh. Boleh. Alright. So, kita tengok muka surat 93. Gabungan dua bentuk. Bentuk apa ni? Kita panggil namanya. Yang ini. Yang atas. Kuboid. Kuboid. Yang ini bentuk apa? Yang di bawahnya. Bentuk apa? Bentuk apa ni? Kubus. Tu dah salah. Kubus hanyalah bentuk yang mempunyai semua sisi sama panjang. Atas, bawah, kiri, kanan, tepi, depan, belakang. Ini sama panjang ke? Sama panjang ke? Tak. Jadi bentuk apa ni? Ini tadi bentuk apa kamu cakap? Kuboid. Yang ini pula bentuk apa? Kuboid. Kuboid juga. Barulah cikgu gertak tanya macam tu. Kamu dah tak tahu dah. Atas kuboid. Yang ni apa?
Asalkan dia punya sisi tidak sama panjang, tak kira dia menegak ke atau dia mempunyai kotak yang lebar macam ni ke, namanya tetap juga kita panggil kuboid. Faham? Ini kuboid, ini pun kuboid. Tapi kuboid yang mempunyai dua kuboid yang berbeza lah yang kita ada ni. So kita nak cari isi padu, jumlah isi padunya. So tajuk, kita letakkan tajuknya sebab melibatkan dua bentuk. Jadi jumlah isi padu. Okey, tajuknya ni jumlah isi padu. So kita nak letakkan isi padu yang pertama ni pun boleh. Atau kamu nak letak yang bawah ni sebagai yang awal yang pertama pun boleh. Kita nak buat mana dulu? Yang kuboid yang kecil dulu ke kuboid yang besar? Kuboid kecil. Okey, so fokus kuboid yang kecil. Apa tipsnya tadi? Kita bayangkan kotak ni penyek. Bila bayangkan kotak ni penyek, kamu akan nampak panjang dan lebar dia. Kemudian baru masukkan yang terakhir, panjang darab lebar, darab tinggi. So cikgu nak masukkan, kamu cakap. Panjang berapa? 2 cm. Alright. Panjang 2. Lebar berapa? 2. 6. 2, pandai. Dan tinggi berapa? 6. Pandai. Baru tutup kurungan. Tak payah kita, bila kita meletakkan kurungan, kita dah jimat masa sebab kita letak unit tu sekali saja. Macam ni. Faham setakat ni? Faham. Alright. Ini barulah cara nak mengira kuboid yang kecil ini. Ini dia. Panjang. Ini pun panjang. Ini lebar. Ini pun lebar. Sebab bila kau penyekkan kotak ni, kau akan nampak permukaan atas saja. Permukaan atas itulah kita dapat kenapasi dengan mudah. Panjang dan juga lebar. Manakala bila nak tengok tinggi, bayangkan kotak tu tinggi balik. Inilah tinggi. Tinggi mestilah menegak. Macam tiang. Nak cari sisi tinggi senang sangat. Sebab kita cari tiang kotak tu. 6. Okey dah. So kita nak tambahkan sebab jumlah. Jadi kita akan sambung. Kita punya ayat matematik ni dengan operasi tambah. Okey, kita nak tambahkan dengan isi padu kuboid yang besar pula. Okey, mana panjang, mana lebar, mana tinggi? Panjang darab, lebar darab, tinggi. Kamu cakap, cikgu isikan. 8 cm. Alright. Kemudian, terus je. Darab 8. Darab 6. Bagus. Darab 3. Pandai. Dan Tutup tutup kurungan cm. cm. Kenapa kita tak boleh letak cm 3? Kenapa cikgu letak cm je dulu? Kenapa cikgu tak boleh letak cm 3 kat sini? Boleh tak cikgu nak letak sini cm, lepas tu cikgu nak letak 3 kat sini? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak jawab. Korang dah lari ke? Come on, cepat. Kita ada 4 soalan je ni. Sebenarnya senang. Soalan cikgu, boleh tak saya nak letak kat sini? Boleh. Tak dengar? Cikgu dengar hujung je. Le. Apa yang le? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Betul jawapan awak tu. Tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Sebab belum dapat hasil. Pandai maknanya. Pandai, bagus. Maknanya kamu mendengar lah, kamu belajar betul-betul. Dengar betul-betul apa cikgu terang tadi. Bagus. Sebab kita belum selesaikan hasil darab ni. Kita belum darab lagi. Dah darab baru kita boleh menukar unit dia cm kepada isi padu iaitu cm 3. Cm padu. Okey, so selesaikan satu-satu. Cepat. Kurungan yang pertama. 2 darab 2 darab 6. Dapat berapa? 12.
24. Okey, so letakkan dalam kurungan 24. Kita akan tambahkan dengan kurungan yang kedua. 8 darab 6 darab 3. 8 darab 6, 48. 48 darab 3, 48 darab 3. Inilah masanya kita menconteng di tepi. 48 darab 3. 8, 16, 24. 4 darab 3, 12. Tambah 2, 14. 144. 144. Then close the bracket. Tutup bracket. And then write the new unit. Okay, apa unit yang baru? CM? CM padu. Pandai. Padu 2 ke 3? 3. Bagus. CM 3. Then total up. Total up. Jumlahkan. Congak saja. 4 ujung sa, 4 ujung sa dah 8. 10 dengan 10. 4 dengan 2. Gitu. So, 168. 168 cm. cm padu. 3. Okay. Dapat? Dapat tak? Dapat. Faham tak? Faham? Okay, kau faham? Boleh kita pergi soalan nombor 2? Boleh. Boleh. Alright. Soalan nombor 2. Kita ada 2 bentuk. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini kita panggil apa? Sini 8, sini 8, sini 8. Kubus. Mana bertentangan Kubus. 8. Pandai, kubus. Yang ini pula? Kuboid. Kuboid. Pandai. So kita ada 1 kubus dan juga kita ada 1 kuboid. Okay. Cara sama macam soalan nombor 1 tadi. So kita masukkan tajuk, jumlah luas. Letakkan kita buat ayat genetik dulu. Jumlah luas pula. Jumlah isi padu. Sama dengan. Okay. Okay, kita masuk kubus dulu. Dalam kurungan. Cepat. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Kubus dulu. 8 cm. 8 darab. 8 darab 8 darab 8. Pandai. Okey. Kemudian korang fikir pula kuboid. Cepat. Kita akan tambah dengan kurungan untuk mengira isi padu kuboid pula. Bila kamu nak mengenal pasti panjang dan lebar, ingat tips cikgu tu. Ingat. Penyekkan. Baru nampak panjang dan lebarnya. Penyek. Cepat. Nampak apa? Apa nak masuk? Bayangkan kuboid ni korang penyekkan, korang akan nampak permukaan atas je. Sini panjang, sini lebar. Panjang, ini pun panjang. Ini lebar, ini pun lebar. Ambil satu je cukup. Jadi panjangnya ni berapa? Dari sini ke sini tak dibagi. 8. Dia mesti bagi tips. Adakah ini 8? Kamu yakin ini 8? Kamu tengok. Tak. 9. Adakah 9? Kamu tengok ni. Kalau sini kubus, dari sini ke sini ialah, cikgu tandakan. Sisi untuk kubus tu ialah dari sini ke sini. Sama dengan berapa? Berapa cm? Korang cepat. Berapa cm? 8 cm. 8. 8 cm sebab dia adalah kubus.
kubus ni pula dia punya identiti, semua sisinya atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya berjoget sama sahaja. Dia punya ukuran 8 cm. Okey, kalau dari sini ke sini 8, kalau dari sini ke hujung sini pula 18, bermakna kita boleh mencari dari sini ke sini. Iaitu dengan cara apa, kelas? 18 tolak 8. Pandai, 18 tolak 8. Jadi, berapakah 18 tolak 8? Tinggal 10. 10. Bermakna ukuran untuk panjang berapa? Ha, 10. 10. Jadi di sini pun 10. Okey. Di sini 10. Di sini pun 10. Kita nak ambil dua-dua ke? Satu saja. Satu panjang dan satu lebar dan satu tinggi. Masuk. 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 Masukkan dalam kurungan. Cepat. Panjang dulu. Panjang berapa? Panjangnya berapa? 10 Cepat sikit lambat korang ni. 10 darab. darab 8. Darab lagi. Tinggi-tinggi berapa? 10. Adakah tinggi dia 10? Mari kita semak sama-sama. Ketinggian memang dia tak bagi di sini. Tetapi ketinggian pada kubur ini, dia ada 4 tempat. Ataupun kita panggil tiang dia ni. Satu di sini, satu di sini, dan 2 lagi masing-masing di belakang ni. Kan? Macam mana kita nak jumlahkan ataupun nak cari ukuran sebenar tiangnya ni ataupun tinggi ni? Kita tengok pada ukuran yang diberi. Dia memang takkan bagi terus. Dia suruh kamu berfikir. Dari sini ke sini ialah 5. Sambungannya dari sini ke sini ialah sama juga dengan ini. So, keseluruhan untuk tinggi kubur ini, dari sini ke sini, sambung dari sini ke sini. Betul tak? Jadi berapa? 5 tambah dengan 8. Iaitu kita dapat 13. Inilah ukuran tinggi. Mana datang 5? 5 tu dari sini ke sini. Maknanya dari sini ke sini. Sini ke sini je 5. Sambungan dari sini ke sini ikut sisi kubus. Sini ke sini. Atau kalau nak bagi kamu lebih jelas, cikgu lukis 5 cm ini ukuran dari sini. Ni semua 5 cm. Belakang ni pun 5 cm. Okey. Untuk ukuran 8 cm. Ukuran 8 cm yang ini. Ini 8, 8, 8. Bermakna ini pun 8. Bermakna yang merah ini 5. Okey. Yang merah ini 5. Dan yang biru ini berapa biru? Kelas? Yang biru ni berapa kelas? Dari sini ke sini? 8. 8. Sebab itulah kita kena jumlahkan 5 tambah 8. Kita dapat 13 untuk ketinggiannya. So, masukkan dalam ayat matematik ketinggian kita dapat 13. Ketinggian 13 dan tutup kurungan dan masukkan unit cm. Okey, dah? Tak jawab. Dah ke belum? Dah. Okey. So, dah selesai kan ukuran yang pertama?
Untuk kurungan yang pertama, 8 darab 8, 64. 64 darab 8. Cepat, 64 darab 8 berapa? 64 darab 8. Korang selesai kan? Dapat berapa? Lambatnya. 512. Okey, betul. 512. So, masukkan. Sama dengan dalam kurungan 512, kita akan jumlahkan dengan isi padu kobot pula, iaitu hasil kurungan yang kedua. Okay, cepat. Cari hasil kurungan yang kedua ni. 10 darab 8, congak sahaja. Ataupun kalau nak lagi bijak, kita ambil, kita ngam ataupun gengkan 10 ni dengan 13. Supaya kita boleh congak. 10 darab 13 ialah berapa? 100. 130. Takkanlah kamu tak tahu congak 13 dengan 10. Tahu kan? Hello? Tahu. Ha. Kemudian baru kita sambung apa? 130 darab berapa lagi? 8. Darab 8. Tinggal kira ni je. Cepat. Alah senang. 8, 16, 24. 1 darab 8, tambah 2. 10. Berapa? Masukkan dalam ayat matematik tu, sambung. Tutup kurungan. Unit dia dah bertukar ke masih sama? Unitnya dah bertukar ke masih sama? Dah tukar. Jadi letak 2 ke 3? Tiga. Yes. Jumlahkan. Congak je ni. Jumlahkan dapat berapa? $1,552. Pandai betul. 1,552 cm padu. So, ni jalan kerjanya ya. Dapat tak? Dapat. Baik. Kita teruskan nombor 3 dengan nombor 4. Dah? Boleh? Boleh. Alright. Okay, nombor 3 dengan nombor 4. Kamu buat sama juga ayat matematik macam ni. Masukkan kurungan untuk isi padu bentuk yang pertama. Tambahkan dengan isi padu bentuk yang kedua. Cikgu nak kamu bentuk ayat matematik dulu. Untuk nombor 3 dengan nombor 4. Cikgu bagi 3 minit. Boleh? Boleh tak? Boleh. Right, cepat. 3 minit. Ayat matematik je tau. Tak payah selesaikan lagi. Cikgu nak tengok ayat matematik awak betul.
Okey. Alright. Bagus. Kita semak. Okey, letak dulu jumlah isi padu macam biasa. Isi padu. Okey, isi padu sama dengan apa dia? 7 darab 7 tutup kurungan cm. Oh, 2 kali je tu kamu sebut. 7 darab 7. Itu nak kira luas, panjang darab lebar. Sekarang kita nak kira isi padu. Lagi sekali sebut. Maknanya kamu nak letakkan dulu isi padu untuk kubus ni yang di atas. Okay. 7 darab 7 darab 7. Baru betul. 7 darab 7. Tutup kurungan. Letak cm. Okey. Gitu. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang di bawah iaitu bentuk kuboid. Kita akan tambahkan. Tambah dengan dalam kurungan. Okey, cepat. Panjang. Krik, krik, krik. Tak ada bunyi. Panjang. Tadi kata dah siap. 24 darab 7 darab betul. 9 cm. Pandai. Betul. Darab 9. Tutup kurungan. Letak unit. Gitu. Okey. Okey, cikgu terangkan. Bagi kamu faham. 7 darab 7. Kenapa sama? Sebab bentuk atas dia bentuk kubus. Jadi, panjang. Ni pun panjangnya 7. Lebar. Di sini lebar. Di sini lebar. 7 juga. Dan tinggi. Ini tinggi. Ini tinggi. Ini pun tinggi. Ambil satu saja. Tingginya 7. Manakala untuk isi padu kuboid. Ini panjangnya 24. Dan 7 ini lebarnya. Dan ini 9 adalah tingginya. Okey. Sekarang selesaikan. 7 darab 7 berapa? 7 darab 7, 49. 49 darab 7 buat bentuk lazim. Dapat berapa? 343. Letakkan dalam kurungan 343. Kita akan tambah dengan jumlah kurungan yang kedua. Apa dia jumlah kurungan yang kedua? 24 darab 7. Kemudian darab lagi 9. Okey. 24 darab 7. Dah buat dah untuk lazim. 24 darab 7. 7, 14, 1, 28. 28. 2 darab 7, 14. 14 tambah 2. 16. Kemudian sambung. 168 salin balik. Darab dengan berapa pula? 9. 9. 9 darab 8 berapa? 9 darab 8 berapa? 72. 6 darab 9 berapa? 6 darab 54. Tambah 7. 51. 50. 51. 61. Kemudian 1 darab 9 tambah 6. Berapa? 15. 15. Okey, dapatlah jumlahnya tu. Jumlah untuk kurungan kedua. Masukkan. 1512. Tutup kurungan. Dan unit kita letak apa unitnya? Cukup ke letak cm saja? Tak, cm padu. Pandai, cm padu. Tak, cm padu. Jumlahkan. Kalau tak dapat nak agak, tak dapat nak congak, buat satu lagi bentuk lazim. 15, 12, tambah 3, 4, 3.
Kamu buat bersepah-sepah, berhampiran dengan soalan pun tak ada masalah. Yang penting kamu tunjuk. 5, 5, 8, 1. Jadi inilah jumlah isi padu untuk kedua-dua bentuk pada raja itu, iaitu 1855 unit dia, unit yang baru dah jadi isi padu. cm padu. Faham tak? Faham. Okey, boleh pergi soalan terakhir. Boleh. Boleh. Alright, soalan terakhir. Bentuk dia begini. Masukkan tajuk, jumlah, isi padu. Sama dengan. Okey. Bentuk yang atas dulu. Dalam kurungan. Berapa? Penyek kan? Penyek kan? Bila penyek, kamu akan nampak permukaan atas tu. Okey. So, permukaan atas, bila kamu penyek, kamu akan nampak permukaan ini saja. Yang atas ni. So, ini panjang. Ini lebar. So, panjang ini berapa? Berapa ni? 2 cm. 2 cm. Lebar dia berapa? Lebar ni. 15. Betul. 15. Sebab dia mengikut yang bawah ni. Ikut sama sisi yang bawah. Ikut juga 15. Sini dia ukuran dia. Yang ditunjukkan 15. Jadi, tinggi dia berapa pula? Tinggi bentuk ni, kubot ini. 5 cm. 5 cm. Jadi, masukkan tadi dalam kurungan. Okey, 2 darab 5 darab 15. Panjang darab lebar dulu. Lebar dia 15. Lepas tu masukkan tinggi. Tinggi dia berapa? 5 cm. Pandai. Tutup kurungan dan letakkan unit cm. Kita akan jumlahkan dengan bentuk yang kedua, iaitu bentuk yang di bawah. Kubot yang di bawah pula. Okey, kubot yang di bawah pula. Bayangkan kubot yang atas ni tak ada. Menyemak je kan. Bayangkan kamu dah buang. So, kamu akan nampak penyek. Penyek kan kotak bawah ni. Kamu akan nampak permukaan atas je. So, apa panjang dia? Apa lebarnya? 12 darab 15. Pandai betul. 12 panjang, 15 lebar. Dan yang terakhir tinggi. 3 cm. Darab 3. Pandai 3. Tutup kurungan dan letakkan unit cm dulu. Belum darab lagi, tak boleh jadi cm padu. Okey, kita nak selesaikan. Congak. 15 darab 2, 30. 30 darab 5. 30 darab 5 boleh congak. Jadi berapa? 100? 150. Pandai. Kita nak tambahkan dengan, lupa pula tak kurungan. Kita nak tambahkan dengan jumlah yang kedua. Jumlah kurungan yang kedua. 12 darab 15. Atau kalau nak buat 15 darab 3 dulu pun boleh. Lepas tu baru buat dengan 12 pun boleh. Asalkan kamu mendarab ketiga-tiga ukuran tu. 12 darab 15. 2 darab 5, 10. 155 tambah 1, 6. Tinggalkan satu tempat. Baru darab dengan surface 1 pula. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Jadi berapa? 180. Dah siap ke tu? 180 kena buat apa pula? Darab 3. Ya, darab pula dengan 3. Sifar darab 3, sifar 8 darab 3. Berapa 8 darab 3? Berapa 8 darab 3? 24. 24.
Dan 1 darab 3 tambah 2. 5. So jumlah dia ialah 540. Kemudian tutup kurungan dan kita letakkan unit yang baru cm. Padu. Padu, pandai. cm padu. Dan jumlahkan. Congak saja ni. Congak. 100 dengan 100. Jadi 90. 90 cm Padu. padu. Dah siap. Kan? Senang kan? Senang. Okey? Dah? Dah. Okey, jadi minggu ini tugasan yang kamu kena hantar hanya 2 muka surat saja, iaitu muka surat 92 dan juga muka surat 93. Okey, sebelum saya tamatkan kelas, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja kelas. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye. Ya, bye-bye.